Baik, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh Jelas Jelas. Okay, baiklah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasih sekalian. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan kelas pengetahuan am. Seperti yang kamu tahu, hari itu kita batalkan kelas sebab cikgu ada hal. Jadi hari ini sebagai kelas gantianlah kelas pada hari ini. Jadi terima kasih semua kerana dapat bersama dengan cikgu pada hari ini. Kita akan teruskan lagi dengan beberapa topik ataupun maklumat yang cikgu rasa cikgu penting yang perlu cikgu kongsikan kepada kamu hari ini. Hari ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan peristiwa dan juga apa yang maklumat yang penting yang berlaku di Malaysia khususnya. Baiklah, kita hari ini beberapa topik dan juga maklumat yang akan cikgu sampaikan kepada kamu dan cikgu nak kamu lihatlah paparan tersebut dan cuba buat catatan apa yang akan cikgu sampaikan nanti. Okey? Sekejap cikgu sharekan. Okey, seperti yang telah cikgu tunjukkan pada kelas yang lalu, kita telah pun berbincang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada tanah Melayu satu ketika dulu. Bagaimana askar-askar kita terkorban, bagaimanakah askar-askar Jepun ini telah banyak memberikan masalah kepada orang-orang di tanah Melayu. Dan disebabkan itulah rakyat-rakyat di tanah Melayu ketika itu bersatu untuk menghapuskan musuh yang ada di negara kita pada ketika itu. Jadi beberapa tokoh yang terkenal, contohnya seperti Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan ini adalah orang tokoh pahlawan tentera yang terkorban satu ketika dulu semasa hendak mempertahankan tanah Melayu. Okey. So hari ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan beberapa siri maklumat yang ada pada negara Malaysia. Okey. Antara yang perlu kamu ambil tahu, perlu kamu ingat ialah jata dan bendera negeri-negeri di Malaysia. Okey. Jadi seperti yang gambar dalam gambar ini dipanggil sebagai jata. Apa itu jata? Jata ni maksudnya lambang ataupun logo yang ada pada setiap negeri. Jata-jata inilah yang boleh digantikan bendera yang ada pada setiap negeri. Dan biasanya jata-jata negeri yang ada di Malaysia ni dia menggunakan simbol yang tertentu. Ada simbol binatang, ada simbol alat, ada simbol benda yang mewakili maksudnya yang tersendiri. Okey, kita akan bincangkan satu persatu. Cikgu kena bincangkan supaya kamu boleh ingat dan senang nak faham. Okey, yang pertama kita mulakan dengan negeri Johor. Kalau kamu tengok negeri Johor tu, dia punya jata lebih kurang macam jata negara Malaysia. Sebab apa? Sebab jata Johor Darul Takzim ni dia menggunakan lambang harimau. Lambang harimau. Berapa ekor harimau? 2 ekor harimau. Harimau itulah yang akan mewakili Johor dan biasanya lambang-lambang inilah yang akan dijadikan sebagai simbol kepada kebesaran negeri tersebut. Jadi Johor dia menggunakan harimau, 2 ekor harimau itu untuk menunjukkan keberanian. Sebab apa? Sebab harimau ni dia menunjukkan
simbol kepada keberanian. Kena ingat tu. Jadi di tengah-tengah harimau tu ada bulan sabit, ada bintang. Bulan sabit tu kena ingat. Bulan sabit tu mewakili agama Islam. Ingat tu, bulan sabit tu mewakili agama Islam. Okey, sama juga dengan bintang itu. Dan di atas, di tengah-tengah bintang itu, di atasnya adalah mahkota, mahkota raja. Mahkota tu dia macam, kalau sultan biasa dia pakai tanjak ataupun tengkolok. Tapi kalau Johor ni, dia letakkan mahkota. Dia macam topi lah. Tapi istilahnya dipanggil mahkota. Mahkota ni kalau kamu tengok semasa pertabalan Sultan Johor, dia akan pakai mahkota tu. Rupa dia macam topi, bulat rupa dia, bentuk dia bentuk bulat. Itu dipanggil mahkota. Dan Johor ni pula dia suka menggunakan warna biru navy, biru gelap tu. Biru navy, kalau bahasa Inggeris we call it navy blue, kan? Warna biru tu sentiasa ada pada Sultan Johor. Jadi kalau kamu pernah pergi Johor, di mana-mana tempat pun, di setiap daerah ada je gambar Sultan Johor dan juga anaknya TMJ tu, Tengku Mahkota Johor. Jadi semuanya melambangkan kebesaran yang ada pada negeri Johor. Faham Jadi ingat penggunaan harimau belang. Harimau belang ni harimau Malaya, kan? Harimau Malaya. Gelaran bagi harimau belang dekat negara Malaysia ialah harimau Malaya, 2 ekor. Sama juga dengan jata negara Malaysia. Okey, baiklah. Bagi negeri Melaka pula. Negeri Melaka unik sedikit. Kalau Johor tadi dia gunakan harimau 2 ekor. Kalau Melaka pula, sebabkan sejarah dia berkaitan semasa kita pernah belajar, kan? Cikgu pernah bagi penerangan peristiwa semasa para miswara nampak seekor pelanduk putih menendang anjing buruan para miswara tu. Ingat lagi tak cerita tu? So daripada cerita itulah Melaka menggunakan kancil. Pelanduk dengan kancil samalah. Okey. Melaka menggunakan kancil sebagai simbol bagi jata negeri mereka. Jadi 2 ekor kancil itu melambangkan asal usul negeri Melaka. Kalau kamu perasan, di tengah-tengah antara 2 ekor pelanduk tu ada satu pokok. Pokok tu pula pokok Melaka. Okey? Jangan ingat Melaka tu buah Melaka pula, itu makanan. Melaka tu asalnya daripada pokok. Pokok Melaka nama dia. So yang tengah-tengah tu nampak tak yang warna hijau tu? Itu adalah pokok Melaka. So di situlah tercetusnya idea bagaimana negeri Melaka berdasarkan kepada asal-usul yang ada pada negeri Melaka itu. Jadi apakah warna pilihan negeri Melaka? Kalau kamu tengok di situ ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru, hijau. Jadi kalau kamu perasan, pasukan Melaka punya tim bola sepak warna apa? Hijau, kan? Jadi begitulah negeri Melaka. Mereka banyak menggunakan warna hijau, tapi pada bendera mereka merah, biru, kuning dan putih. Ada diselitkan warna putih di situ. Jangan tak tahu pula warna bendera setiap negeri. Kamu kena hafal kedudukan warna tu. Jangan terbalik. Kadang-kadang dia saja je nak test kamu apakah warna bendera negeri Melaka. So kena hafal lah. Warna putih ada, warna biru ada, warna merah, warna kuning. Jadi binatang yang ada di situ adalah binatang kancil. Dulu kan ada kereta kancil, kan? Kereta perodua kancil. Di situlah idea tu diambil. Okey, kita pergi kepada negeri Selangor. Okey, negeri Selangor unik sikit. Sebab Selangor ni dia punya bendera ada tulisan Jawi. Ada kalimah tulisan Jawi di situ, tulisan ayat
ayat suci, cikgu tak salah cikgu. Okey, ada keris, ada 2 bilah keris yang diletakkan dan keris tersebut pun berwarna merah. Sebab merah ni memang satu trend yang menjadi tradisi orang negeri Selangor menggunakan warna merah dan juga kuning bagi negeri mereka. So merah dan kuning ini menunjukkan keberanian. Merah tu keberanian. Selangor warna kuning tu pula menunjukkan warna diraja. Kuning tu melambangkan warna diraja sebab negeri Selangor menaikkan martabat sultan yang memerintah negeri tersebut. Jadi simbol keberanian dan juga warna kuning itu cukup menunjukkan bahawa Selangor ni sebuah negeri yang mendaulatkan raja mereka. Okey. So itulah negeri Selangor. Selangor apa? Selangor Darul Ihsan. Kena hafal Melaka tadi apa? Melaka dia tak ada darul. Melaka dia tak ada darul. Melaka ialah bandar bersejarah. Dia tak ada darul. Johor tadi darul takzim. Takzim. Kena hafal ni semua ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lebih kurang sama je macam warna negeri Selangor. Cuma bezanya dia tambah warna hitam. Hitam tu menunjuk lebih kepada, hitam ni menunjukkan keberanian juga, ketaatan, keberanian. Itulah simbol warna bagi Negeri Sembilan. Tapi bezanya dekat jata Negeri Sembilan ni, dia punya lambangnya lebih kepada penggunaan tombak. Nampak tak tombak yang ada dalam lambang jata Negeri Sembilan tu? Ada 9 tombak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tombak tu mewakili setiap daerah yang ada di Negeri Sembilan. Sebab tu dipanggil Sembilan. 9 daerah lah maksudnya. So Negeri Sembilan dia ada 9 daerah. Kalau ada soalan tanya, kenapakah Negeri Sembilan disebut 9? 9 tu mewakili daerah yang ada, bilangan daerah yang ada di Negeri Sembilan. Sebab tu ada 9 tombak di situ. Yang atas tu lebih kurang seperti pedang. Pedang. Sebab dulu kemungkinan sultan dia menggunakan pedang dan juga tombak sebagai senjata untuk melawan musuh. Okey. So itu adalah Negeri Sembilan. So Negeri Sembilan negeri apa? Negeri Sembilan ialah Darul Khusus. Kena hafal Negeri Sembilan mestilah Darul Khusus. Okey, seterusnya kita pergi kepada Negeri Perak. Okey. So Perak dia tak menggunakan alat senjata. Dia tak menggunakan alat senjata untuk jata mereka. Dia menggunakan simbol tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu nampak di situ adalah ibarat bunga padi yang bersambung-sambung tu kan. Itu adalah bunga padi yang dijadikan sebagai simbol pada jata negeri Perak Darul Rizwan. Sebab apa dia gunakan bunga padi tu? Sebab bunga padi tu melambangkan kemakmuran, kedamaian. Itu adalah simbol kemakmuran, kedamaian, keamanan bagi negeri Perak. Dan Perak pula dia gunakan kuning juga. Kuning tu warna diraja, hitam tu warna kesetiaan, keberanian, kegagahan yang ada pada setiap rakyat di negeri Perak ketika itu. Dan di situ juga ada tulisan Jawi, Negeri Perak. Tulisan Jawi juga dimartabatkan untuk negeri Perak, Darul Rizwan. Seterusnya cikgu pergi kepada Negeri Pahang. Negeri Pahang ni dia unik. Orang lain, negeri lain ada guna binatang, ada guna tumbuh-tumbuhan, ada guna alat senjata. Tapi negeri Pahang ni dia gunakan anak panah, tombak dan juga orang panggil gading gajah. Gading gajah tu yang tajam tu. Sebab gajah ketika itu, binatang gajah ni dia banyak dekat negeri Pahang. Sebab Pahang ni banyak hutan. So
gajah ni merupakan binatang tunggangan bagi orang yang berperang ketika itu. Rakyat-rakyat negeri Pahang yang nak pergi berperang, mereka menggunakan gajah. Jadi gading gajah ni, dia punya gading tu panjang kan. Kalau kamu tengok dekat gajah tu, dia punya tu gading tu sangat panjang. So itu merupakan simbol keberanian lah, kekuatan yang ada pada negeri Pahang. Okay, so begitulah rupanya jata bagi negeri Pahang. Alright, faham Seterusnya kita pergi kepada Terengganu Darul Iman. Terengganu Darul Iman ni dia cantik susunan simbol dia. Dia ada keris, dia ada pedang, okey, dan dia ada mahkota juga di tengah-tengah tu. Tapi sultan dia tak pakai mahkota tu lah. Sultannya dia pakai tengkolok ataupun tanjak. Jadi seolah-olah ada buku, seperti buku di situ. Jadi kita menganggapnya ibarat kitab suci Al-Quran yang dijadikan sebagai simbol Terengganu. Sebab Terengganu dulu dianggap sebagai tempat orang, bukan pusat penyebaran agama Islam, dan banyak tokoh-tokoh agama yang terkenal datang dari negeri Terengganu. Faham Jadi Terengganu apa? Terengganu Darul Iman. Yes, Terengganu Darul Iman. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang ni nama dia pun dah unik dah. Pulau Pinang. So Pinang tu pinang apa? Pinang tu datang dari pokok pinang. Dia bukan pokok kelapa. Ramai yang selalu buat salah. Pokok kelapa ditulis. Sebenarnya bukan pokok kelapa tu. Dalam jata negeri tu, gambar pokok tu dipanggil pokok pinang. Itulah nama asal usul nama Pulau Pinang. So pokok pinang ni berada di tengah-tengah pulau. Jadi uniknya pokok pinang tu, sebab itulah namanya sehingga kini terkenal sebagai Pulau Pinang. Dan kebetulan Pulau Pinang ni dia banyak mutiara. Orang suka cari mutiara untuk dijadikan barang perhiasan. Sebab tu gelaran Pulau Pinang itu sampai sekarang dipanggil sebagai Pulau Mutiara. Faham Pulau Mutiara. Di bawah tu pula ada Jambatan Pulau Pinang yang menjadi kebanggaan rakyat Pulau Pinang. Orang nak pergi Pulau Pinang mesti akan lalu jambatan tu. Jambatan besar ada, jambatan kedua ada. Orang nak pergi masuk Pulau Pinang naik feri pun ada. Jadi memang Pulau Pinang ni terkenal sampai sekarang. Orang nak cari makanan, nak cari nasi kandar, nak cari apa lagi? Pasembo. Semua suka datang ke Pulau Pinang sebab macam-macam makanan ada yang sedap-sedap dijual di sana. Okey. So itulah Pulau Pinang yang menjadi pusat pelancongan rakyat tempatan dan juga rakyat luar negara yang suka bercuti ke pantai, yang suka berkelah, okey, yang suka mandi-manda, semuanya suka datang ke Pulau Pinang. Seterusnya negeri Kelantan, Darul apa? Darul Naim. Kelantan pun dia menggunakan simbol binatang. Kalau Johor tadi harimau, Melaka, kancil. Kalau Kelantan ni dia gunakan simbol binatang apa ni? Rusa ke apa? Kijang. Kijang ni dia besar sikit daripada rusa. Dia punya kaki dia panjang-panjang. Kijang ni dia besar. So kijang ni dia terkenal sebagai binatang yang boleh berlari dengan laju, yang tangkas, yang gagah. Dia macam kuda lah larian dia. Okey, kijang. So kijang ni juga adalah binatang yang banyak satu ketika dulu di negeri Kelantan. Dan di tengah juga pula ada mahkota. Sama juga ada mahkota seperti negeri Johor dan juga negeri Terengganu. Okey. So dia menggunakan tulisan Jawi untuk memperkenalkan negeri dia. Tulisan Jawi ni juga
merupakan cara dia nak memperkenalkan Islam sebagai agama rasmi negeri Kelantan. Okey. Jadi kita dah 9 dah negeri yang cikgu terangkan. Okey, ada beberapa negeri lagi yang akan cikgu teruskan. Seterusnya adalah negeri Kedah. Kedah pun sama juga, dia menggunakan simbol bunga padi. Dia macam crown tu kan, dia macam apa tu? Bentuk bunga-bunga yang bersambung-sambung tu. Sama macam negeri Perak. So Kedah ni terkenal sebagai negeri jelapang padi. Ingat tu. Dia punya istilahnya, negeri Kedah ni gelarannya adalah negeri jelapang padi. Negeri jelapang padi ni sebab apa dia panggil jelapang padi? Sebab jelapang padi ni mestilah negeri yang banyak menghasilkan padi. Sebab tu kalau kamu pergi negeri Kedah, banyak sawah padi yang terbentang luas. Banyaklah tanah-tanah yang luas ditanam padi di tempat itu. Hijau je, apa tu, indah je, cantik je pemandangan kalau kamu pergi kat sawah padi di situ. So Kedah ni juga menggunakan simbol merah. Warna merah ada, hijau ada, kuning ada. Okey, dan kalau kamu tengok pasukan negeri Kedah, dia menggunakan binatang juga, simbol binatang juga. Siapa tahu kalau Kedah digunakan binatang apa? Burung. Burung apa? Burung helang kan? Kalau kamu perasan, yes, burung helang. Burung helang tu dia ambil daripada Langkawi. Sebab tu lang tu helang lah. Sebab tu helang tu banyak. Kalau kamu pergi Langkawi, siapa pernah? Ya, Arif. Helang merah ke? Yes, helang merah. Siapa yang pernah pergi Langkawi, ada satu pulau dekat Langkawi tu, kamu boleh bagi makanan dekat helang-helang yang berterbangan dekat udara tu. Siapa yang pernah pergi Langkawi, dia tahulah. Sebab tu nama Langkawi tu diambil daripada nama burung helang. Helang, Langkawi. Kawi tu pulau lah. So sampai sekarang gelaran itu masih digunakan sebagai yang ada di negeri Kedah. Seterusnya negeri Perlis. Negeri Perlis pun sama. Negeri Perlis juga banyak sawah padi. Sebab tu masih menggunakan bunga padi ini untuk dijadikan sebagai jata negeri mereka. Cuma bezanya Perlis ni dekat jata negeri dia menggunakan warna hijau. Kalau dekat dia punya bendera warna kuning dan juga biru. Okey? Itu beza dia. Dan yang seterusnya negeri Sabah. Okey? Negeri Sabah ada simbol Gunung Kinabalu. Perhatikan betul-betul dekat jata negeri itu. Ada gambar macam gunung. Itu adalah Gunung Kinabalu yang menjadi kebanggaan kepada negeri Sabah. Sebab Gunung Kinabalu ni gunung yang tertinggi di negeri Sabah. Dan ada gambar tangan seolah-olah sedang memegang bendera Sabah tu. So Sabah ni dianggap sebagai negeri di bawah bayu. Bawah bayu. Bayu tu maksudnya angin. Bawah angin. Sebab awan di atas, gunung di bawah. Sebab tu dia panggil. Ya, Haris. Gunung paling tinggi dalam Malaysia apa? Gunung Kinabalu lah. Gunung Kinabalu lah. Gunung yang terletak di negeri Sabah. Gunung Kinabalu. Okey. So Gunung Kinabalu ni sebab apa dia tinggi? Sebab dia sampai tertinggi tu dia sampai mencecah awan. Punyalah tinggi kan? Sampai boleh mencecah awan. Faham Seterusnya adalah negeri Sarawak. Okey, negeri Sarawak. Negeri Sarawak ni pula dia gunakan binatang juga sebagai simbol dia. Burung yang dipanggil sebagai burung kenyalang. Burung kenyalang. Ada juga soalan dia kadang-kadang digunakan perkataan burung kenyalang.
ada juga perkataan yang digunakan burung enggang. Sama lah tu, burung kenyalang dengan burung enggang sama. Burung kenyalang ni dia ada tanduk dekat dia punya paruh tu, ada macam tanduk dekat kepala dia. Panjang tanduk dia, dan burung dia sangat besar, sangat cantik. Warna dia pun sangat cantik. Sebab tu gelaran burung kenyalang ni daripada nama burung tu, burung kenyalang. Sebab tu dipanggil bumi kenyalang. Sebab Sarawak ni selain daripada burung kenyalang, ada lagi binatang yang terkenal. Contohnya orangutan. Sabah pun banyak orangutan. Banyaklah dia punya binatang yang ada di hutan yang ada di Sarawak itu. Jadi yang terakhir adalah wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan dia tak ada jatah. Dia gunakan jatah negara Malaysia yang 2 ekor harimau tu. Okey, itu beza dia. So jatah-jatah inilah yang menjadi simbol kebanggaan bagi setiap negeri di Malaysia. Kena hafal kena hafal. Kadang-kadang dia bagi simbol jatah, dia suruh namakan jatah ini dari negeri mana. So kena ingatlah, jangan tak ingat, kena ingat sebab warna-warna ni dia mainkan peranan. Kalau lupa susah kamu. Okey. Baiklah, itu sahaja berkenaan dengan jatah setiap negeri di Malaysia. Kita pergi kepada seterusnya. Cikgu akan terus pergi yang lain. Okey. Cikgu akan ceritakan sedikit berkenaan dengan asal-usul jatah negara Malaysia. Sebenarnya jatah negara Malaysia ni sentiasa berubah. Dia daripada tahun 1895 lagi. Push, lama tu. 1895. Memang dah lama sangat. Tahun 1895 rupanya dah ada dah jatah negara Malaysia. Okey, cikgu bacakan sikit. Jatah negara yang digunakan sejak penubuhan negeri-negara Melayu bersekutu yang asalnya 4 buah negeri sahaja. Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Ini untuk negeri-negeri Melayu bersekutu. So, sebab itulah warna dia pun ada warna putih, warna merah, warna hitam, warna kuning. Sebab asalnya jatah tu dibuat untuk 4 negeri je. Dia belum lagi buat untuk semua negeri kat Malaysia ni. Sebab nama Malaysia masa tu pun belum ada lagi. Okey, sebab awal sangat 1895. Okey, tahun 1948 berubah lagi dia punya bentuk jatah negara ni. Masa tu dia gunakan simbol mahkota. Simbol mahkota yang tahun 1895 tu, simbol mahkota tu tukar kepada simbol bulan dan bintang. Bulan dan bintang ni maksudnya apa? Bulan dan bintang ni maksudnya agama Islam. Okey? Bulan dan bintang ni maksudnya agama Islam. So perisai pula ditambah 5 keris. Dekat perisai tu ada 5 keris. Apa maksud 5 keris tu? 5 keris tu bermaksud negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey? Okey. Bawah tu pula ada lagi simbol-simbol yang lain. Perisai pula ditambah 5 keris dan lambang untuk negeri Pulau Pinang berbentuk Princess of Wales feathers. Princess of Wales sebab masa tu pada tahun 1948 tu semua negeri-negeri tu masih di bawah jajahan Inggeris. Masih di bawah jajahan Inggeris. Sebab tu dia punya lambang tu melambangkan negara Inggeris, negara pemerintah British ketika itu. Okey, nampak macam salib kan, bentuk salib sebab masa tu orang Inggeris dia cuba nak sebarkan agama Kristian ketika itu. Tapi disebabkan sultan-sultan yang memerintah semuanya memeluk agama Islam, jadi dia angkat juga agama Islam tu sebagai agama rasmi negara. Masa tu tak merdeka lagi. Sebab itulah orang Inggeris ada dalam lambang dia, ada dalam jatah negara kita. Tahun 1963, masa tu telah berubah
automatik telah banyak berubah. Dia punya harimau dia dulu warna hitam, warna pelik-pelik, dah tukar jadi warna cantik sikit, warna kuning ada. So warna kuning hitam itulah, masa tu lidah dia terjelir. Perasan tak dekat harimau tu, dia punya lidah terkeluar, memang pelik sikit kan. Tapi yang lain tu tak banyak perubahan lah, dia punya harimau tu je lidah terjelir. Okey, masa tu dah merdeka dah. Tapi tahun dia tahun 1963. 1963 tu, waktu tu tahun bila? Tahun Sabah Sarawak dan juga Singapura, Sabah Sarawak Singapura menyertai negara Malaysia. Ingat tu tahun 1963. So, okay, Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dan membentuk Kerajaan Persekutuan Malaysia. Masa tu Sabah dan Sarawak memang naklah, sebab dia tahu Malaysia boleh, Sabah Sarawak tu boleh maju kalau sertai Malaysia. Singapura masa tu sekejap je, 2-3 tahun je. Lepas tu dia kata malas lah nak join Malaysia. Kita orang nak buat negara kita orang sendiri. Sebab tu Singapura selepas beberapa tahun meninggalkan Malaysia. Lambang negeri Melaka dan negeri Pulau Pinang pula diubah kepada pokok pinang dan pokok Melaka. Okey, macam cikgu cakap tadi itulah. Okey, seterusnya tahun 1965. 1965 Singapura telah meninggalkan negara Malaysia. Okey, yang macam cikgu cakap tadi, Singapura dia tak nak masuk Malaysia dah. Dia nak buat negara dia sendiri. Jadi tahun 1965 lah Malaysia sudah kehilangan negara Singapura sampailah sekarang. Okey. Okey, baik. Dan bezanya selepas 1965 okey, Zara Ari tolong offkan mic . Okey, sehinggalah sekarang jatah negara kita terus kekal menggunakan harimau sebagai binatang yang menunjukkan keberanian. Dia tak gunakah binatang lain. Kenapa Malaysia pilih harimau? Sebab harimau ni melambangkan keberanian. Yes, sebab harimau ni yang pertama dia melambangkan keberanian. Yang kedua, harimau satu ketika dulu, harimau belang ni, Malaysia yang paling banyak harimau belang ni. Negara lain tak sebanyak negara Malaysia. Cuma sekarang ni harimau belang ni makin lama makin pupus. Tak banyak dah sebab banyak pembangunan, banyak hutan-hutan telah ditebang. Jadi banyak pemburu, banyak pemburu yang bunuh binatang-binatang liar. Jadi binatang seperti harimau ni makin lama makin pupus. Okey. Tapi yang bagusnya, nama gelaran bagi harimau ni adalah Harimau Melaya. Memang ada nama Harimau Melaya tu, bukan saja-saja. Sebab tu pasukan Malaysia, pasukan bola sepak Malaysia sampai sekarang dia menggunakan nama Harimau Melaya itu untuk pasukan bola sepak negara. Okey, itu asal usulnya. Jatah negara diubah lagi dengan rekaan 2 ekor harimau yang lebih realistik. Realistik tu maksudnya barulah rupa yang betul. Tak adalah lidah yang terjelir macam tu yang tahun 1963 tu. Okey, 2 ekor harimau tu dia punya kedudukan pun sama, kiri dan kanan. Okey, ibarat seperti memegang perisai tu. Okey, dan ada juga masih lagi mengekalkan cogan kata bersekutu bertambah mutu. Okay. Bersekutu bertambah mutu. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada yang lain. Sekejap. Okey. Sekarang kita akan membincangkan kepada asal usul bunga raya ni. Kenapa bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan?
kenapa tak bunga lain? Walhal ada je bunga lain yang cantik, yang lebih cantik daripada bunga raya. Uniknya sebab pertama, bunga raya ni dia menepati kepada 5 pecahan prinsip rukun negara. Kalau kamu tengok rukun negara ni dia ada 5 prinsip. Kan? Kalau kamu perasan, pada bunga raya itu ada 5 kelopak. 5 kelopak. Itulah uniknya bunga raya. Sebab tu bunga raya ni sampai sekarang digunakan sebagai bunga kebangsaan. Tetapi bunga raya yang berwarna merah sahaja yang rasminya. Kalau bunga raya warna kuning, warna hijau ke biru ke, itu tak sesuai. Yang dipilih hanyalah bunga raya warna merah. Jadi uniknya bunga raya ni dia ada 5 kelopak. Dia tak ada lebih, dia tak ada kurang. Dia ada 5 kelopak. So 5 kelopak ni dia melambangkan prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu yang kamu akan baca setiap minggu pada waktu perhimpunan. Memang kena hafal lah. Kalau tak hafal 5 prinsip rukun negara ni, kamu tak layak jadi rakyat Malaysia. Betul? Okay? Jadi Israel. betul. So asal usul bunga kebangsaan bunga raya ni tercetus apabila pada tahun 1958 Kementerian Pertanian ni dia memperkenalkan 7 bunga untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan. Masa tu pentadbir pemimpin negara tengah buat percaturan lah. Kita kena cari satu bunga yang sesuai ni. Sebab bunga ni merupakan simbol kecantikan, simbol yang melambangkan kecantikan, keunikan kepada negara Malaysia. Jadi dah senyarailah bunga raya ada, bunga kenanga ada, bunga melo, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, bunga tanjung. Jadi bila panel-panel hakim tu menilai bunga apalah yang sesuai. Jadi kebetulan masa tu pada tahun 1963 berlakunya kekecohan, pergaduhan besar yang melibatkan 2 kaum, kaum Melayu dengan kaum Cina. Kalau kamu tanya mak ayah kamu balik, sejarah menunjukkan adanya satu peristiwa pergaduhan, berlaku rusuhan kaum antara kaum Cina dan juga kaum Melayu satu ketika dulu. Tanya mak ayah kamu. Peristiwa tu peristiwa berdarah sebab dia melibatkan banyak kematian akibat pergaduhan yang berlaku. So kaum mana yang terlibat? Kaum Melayu dengan Cina je. Sebab dulu perasaan iri hati, perasaan benci, perasaan tak suka sangat menebal di kalangan kaum di Malaysia. Masa tu belum wujud lagi perpaduan, belum wujud lagi rukun negara. Sebab itulah bila mana peristiwa 13 Mei itu berlaku, cikgu terus tunjuk inilah peristiwa 13 Mei tahun 1969 berlaku. Banyak orang yang mati sebab orang Melayu gaduh dengan orang Cina. Ya. Benda ni tak boleh ungkit-ungkit kan? Boleh, untuk sejarah tak apa. So bila berlakunya peristiwa 13 Mei ini, maka lahirlah rukun negara. Pemimpin kita kata tak boleh jadi ni. Orang Melayu, orang Cina ni asyik nak bergaduh je. Teruslah wujudnya rukun negara. Jadi rukun negara, bila kalau ada soalan, kenapakah rukun negara dilahirkan, diwujudkan? Sebab peristiwa 13 Mei. Bila berlaku? 1969. Dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Ramailah mati ketika itu.
lebih 100 lebih orang mati. Ada yang kena tembak, ada yang kena pukul, ada yang kena pancung. Macam-macam lah berlaku peristiwa itu. Okey, faham Okey. So, Faham. bila berkaitan dengan rukun negara, dia ada kaitan dengan bunga kebangsaan sebab ada 5 kelopak tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada alat-alatan yang ada pada alat-alatan yang ada pada orang-orang Melayu. Contoh yang terkenal adalah tepak sirih. Kenapa tepak sirih ni sangat terkenal? Sebab tepak sirih ni yang pertama digunakan oleh orang Melayu untuk dijadikan sebagai buah tangan, hiasan ataupun hantaran. Sebab orang-orang dulu dia tak ada gula. Dia tak ada, contohnya macam dulu zaman sekarang dia ada keropok, boleh makan. Santai-santai kita boleh makan keropok ke, makan kacang ke. Tapi zaman dulu orang bila duduk santai-santai ni, duduk rehat-rehat ni, orang-orang dulu dia suka makan sirih. Makan sirih ni dia adalah dia punya campuran dia. Daun sirih ada, dicampur dengan kapur, dicampur dengan tembakau, dicampur dengan buah pinang, dia ada campuran buah cengkeh, dia ada campuran gambir. Dia masuk dalam daun sirih tu, dia gulung-gulung-gulung, lepas tu dia masuk dalam mulut gigit. Kacip ni digunakan untuk potong gambir yang keras tu, buah gambir yang keras tu. So dia kunyah, warna merah dia akan jadi. Biasanya orang yang suka makan sirih ni mulut dia jadi merah sebab buah pinang dia punya warna merah. Jadi orang yang suka makan sirih ni biasanya dia punya geraham dia punya gusi dia kuat sebab khasiat yang ada pada pokok buah pinang ni. Bunga cengkeh ni pula dia menguatkan tulang dengan juga gigi kita. So banyaklah khasiatnya. Jadi tepak sirih ni juga dijadikan sebagai hantaran. Kalau orang nak pergi kahwin kan, bawa barang hantaran, dia susunlah. Nampak tak cincin tu? Cincin tu kalau orang nak pergi meminang. Jadi adat orang Melayu kalau nak pergi meminang mestilah ada juga tepak sirih. Itu zaman dululah. Zaman sekarang tak wajib pun tak apa. Okey? Itulah kelebihan warisan yang ada pada orang Melayu ketika itu. So, bila orang tanya apakah tujuan orang menggunakan tepak sirih, biasanya untuk pergi dijadikan sebagai hantaran ataupun hendak pergi meminang. Okey, faham Ada soalan? Ada Okey, seterusnya cikgu pergi kepada yang lain. Okey, kalau keris juga merupakan alat senjata yang terkenal bagi orang Melayu. Orang Melayu kalau orang Melayu dulu dia menggunakan keris untuk melawan musuh. Sebab apa orang zaman dulu ke mana-mana sahaja dia akan membawa senjata. Sebab zaman dulu dia tak ada pasukan yang menjaga keselamatan. Zaman sekarang macam ada polis kan yang boleh menjaga kita. Kalau ada misalnya ada kecurian, orang merompak, orang ada rusuhan ke, orang bergaduh, polis datang menyelamat. Polis tu sebagai anggota yang mengawal yang menjaga keselamatan negara Malaysia. Tetapi zaman dulu musuh ada di mana-mana. Binatang buas tak usah ceritalah sebab dulu penuh dengan hutan. Dia tak ada bangunan macam sekarang, ada rumah, ada bangunan. So binatang-binatang ada kat hutan je. Tapi kalau zaman dulu di mana-mana sahaja ada binatang buas sebab keliling mereka adalah hutan. Keliling mereka penuh dengan kawasan-kawasan belukar, gunung ganang dan sebagainya. Jadi orang Melayu ketika itu mesti bawa keris ke mana-mana sahaja. Berbanding dengan zaman sekarang orang bawa handphone. Itu bezanya kan. Jadi
kita kena tahu jugalah apakah bahagian-bahagian utama yang ada pada keris. Yang tempat pegang tu kita panggil dia sebagai hulu keris. Sama juga dengan dia punya bilah dia. Dia panggil tulang. Ada panggil dagu, ada panggil leher. Dekat mata bilah ni pula bezanya dia punya size dia agak panjang. Okey, ada yang pendek, ada yang panjang. Okey, dia punya sarung pula dipanggil sebagai batang serunai. Dia punya tengah dia panggil sampir. Hujungnya dia panggil sepatu. So yang penting yang selalu ditanya dekat hulu keris, tempat pegang tu. Bila ada soalan disuruh labelkan tempat pegang keris tu dipanggil sebagai hulu keris. Okey, itu kena ingatlah. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ini cikgu hari ini, cikgu akan teruskan dengan menceritakan tentang bagaimana tanah Melayu merdeka, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan tanah Melayu mendapat pengisytiharaan sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka. So ceritanya bermula rentetan daripada gabungan parti perikatan. Parti perikatan ni gabungan orang Melayu, orang Cina, orang India. So orang Melayu zaman dulu terkenal sebagai parti dia panggil parti UMNO. Orang Cina MIC. Orang India, orang Cina MCA, orang India MIC. Okey. So negeri orang sebabkan nakkan Malaysia ni merdeka, mereka terpaksa bersatu. Mereka terpaksa bersatu, masing-masing berbincang dengan pihak Inggeris macam mana nak merdekakan negara Malaysia ketika itu. Sebab apa? Sebab orang Inggeris ni dia semuanya nak ambil. Sampaikan orang Melayu hidup dalam kemiskinan, tak ada pembangunan. Orang Cina pun pegang agama, pegang ekonomi, langsung tak ada keuntungan. Orang India pula kerja dekat estate, suruh jadi penoreh getah dan sebagainya. Jadi keuntungan, bila hasil dapat keuntungan, semua orang Inggeris yang dapat. Orang Malaysia tak dapat apa-apa. Jadi macam hamba abdi lah. Sebab tu Tunku Abdul Rahman dia mewakili semua pemimpin yang lain. Dia kata tak apa, biar saya pergi ke London untuk berbincang dengan Ratu Elizabeth. So Tunku Abdul Rahman ni dia berani, dia tak takut pun dengan orang Inggeris. Orang Inggeris pun ketawa lah. Dia kata, ya bukannya Ratu Elizabeth tu bukannya bagi kau merdeka, dia akan gelakkan kau, dia akan halau kau. Tapi Tunku Abdul Rahman ni dia berani. Dia kata tak apa, biar saya pergi ke London berjumpa dengan Ratu Elizabeth. So dia pergilah ke London, jumpalah, buatlah satu Suruhanjaya yang dipanggil sebagai Suruhanjaya Red, dan perjanjian telah termaktub pada tahun 1957, di mana tiba-tiba semasa perbincangan mesyuarat dengan Ratu Elizabeth tu, Ratu Elizabeth kata okeylah, kita lepaskan Malaysia. Masa tu semua orang terkejut, semua orang macam tak percaya. Betul ke ni? Macam mana boleh Ratu Elizabeth, permaisuri ketua negara British tu, boleh serah senang-senang kepada Malaysia untuk merdekakan Malaysia? Mungkin sebab dia baik, mungkin dia kata selama ni Malaysia hidup dalam kesusahan, tak apalah, orang Inggeris dah hidup dengan senang lenang dah, jadi kita lepaskan Malaysia. Jadi masa tu pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur yang tinggal dekat Malaysia, orang Inggeris yang tinggal kat Malaysia tu, semua terkejut lah. Semua macam tak percaya dah bagaimana Malaysia tu dah terlepas daripada orang Inggeris. Semuanya muka masam, muka tak suka, muka tak puas. Okay.
Seterusnya. Okey. Ahmad Akib, offkan. Kalau nak nyanyi, offkan mic. Okey, kronologi sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Okey. Okey, so ini adalah kronologi. Kronologi itu maksudnya rentetan setiap peristiwa sehinggalah merdekanya Malaysia. Jadi zaman sebelum Malaysia merdeka tu, bendera tu dipanggil bendera Union Jack. Union Jack ni bendera orang Inggeris. Orang Inggeris ni bengang lah sebab terpaksa turunkan bendera Union Jack tu digantikan dengan bendera Malaysia. Jadi bermula daripada 1955 sampailah 1956 rombongan kemerdekaan. Tahun 1956 tu Tunku Abdul Rahman sebenarnya dah balik dah. Dia dah balik Malaysia dah. Dia dah balik tanah Melayu dah. Dia kata ada berita gembira ni. Kita dah berjaya memegang Malaysia. So masa itulah Tunku Abdul Rahman dia kumpul semua pemimpin-pemimpin sebab dia nak lantik menteri, nak lantik kabinet, semualah dikumpul sehinggalah pada tahun 1957 dia buat pengisytiharan kemerdekaan. Dekat mana? Dekat Stadium Merdeka. Masa tu rakyat Malaysia semua seronok lah, gembira je. Semua datang stadium tu kumpul. Sampai tak muat stadium tu. Beratus ribu orang yang datang. Sampai dekat luar stadium pun penuh. Jadi masa itulah Tunku Abdul Rahman dia melaungkan kalimah merdeka sebanyak 7 kali. Tengok, orang-orang Inggeris muka masam je. Sebab mereka bengang lah. Mereka dah lama memerintah, tiba-tiba kena tinggalkan Malaysia. Jadi masa tu semua orang bergembira, semua orang sangat seronok kerana Malaysia telah menjadi negeri yang merdeka. Negeri yang tidak ada penjajah lagi. Penjajah semua dah kena halau keluar. Okey? Baik. Kita teruskan kepada kronologi kemerdekaan negara. Bermula daripada orang Jepun. Orang Jepun tu daripada tahun 1942 hinggalah tahun 1945 orang Jepun datang memerintah negara Malaysia, tanah Melayu ketika itu. Lepas tu datang pula Malayan Union. Malayan Union ni persatuan orang Melayu yang memerintah, yang hendak menentang askar-askar Jepun ni. Masa tu pula datang pula komunis. Lepas Jepun datang pula komunis. Komunis ni pun jahat juga. Dia suka bunuh orang, dia suka seksa orang. Lepas komunis datang, tahun 1955 datang pula orang Inggeris memerintah. Orang Inggeris ni pun sama juga, walaupun dia tak bunuh orang, tapi dia suka menyeksa orang. Dia suka mengambil hasil untung orang, tanaman orang, cukai, semuanya lah dia ambil. Tahun 1956 Tunku Abdul Rahman pergi London. 57 merdeka. Okey, so kamu kena tahulah peristiwa-peristiwa ni, kena hafal, kena ingat. Okey, dan selepas negara kita merdeka sehinggalah kepada 1957. Okey, 1957 merdeka sehinggalah kepada 1963. 1963 kita panggil dia sebagai sejarah penubuhan Malaysia. Yang 57 tu Malaysia merdeka, tapi penubuhan Malaysia yang sebenar adalah tahun 1963. Masa itulah orang Singapura, orang Sabah Sarawak telah menyertai negara Malaysia. Dan Tunku Abdul Rahman secara automatik telah ditabalkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey. Pada tahun bila? Pada tahun 1963. Okey, faham So, seterusnya. Jadi daripada dulu sampailah sekarang, inilah Perdana Menteri kita. Yang pertama sampailah yang ke-10.
Daripada nombor 1 Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Datuk Seri Najib Tun Razak, Tun Abdullah Ahmad Badawi, Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Yaakob, dan yang terakhir, yang bukan yang terakhir lah, yang ke-10. Yang ke-10 PMX, gelaran untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ni PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dilantik pada tahun 2022, tahun lepas. Okey, faham Okey, seterusnya. Kita pergi kepada rukun negara. Rukun negara yang macam cikgu cerita tadi itulah, peristiwa 13 Mei yang mencetuskan pelbagai masalah yang menyebabkan semua kaum tidak suka. Orang Melayu tak suka orang Cina tak suka orang Melayu, orang India tak suka orang Melayu, orang India tak suka orang Cina, semuanya bergaduh sebab masing-masing nak menjaga kepentingan kaum mereka. Jadi Perdana Menteri ketika itu nak fikir macam manalah nak selesaikan masalah perkauman ni, asyik nak bergaduh je. So diceritakan bila mana rukun negara ini ditercipta, semua orang mesti mengikuti prinsip yang ada pada rukun negara itu. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi semua orang ada pegangan mereka. Semua orang percaya kepada Tuhan mereka. Jadi kalau ikut agama, tak boleh saling membenci, tak boleh saling musuh memusuhi, mestilah berbaik-baik. Itulah yang ada pada kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita kena anggap raja, sultan itu adalah ketua negara kita. Barulah kita tak bergaduh. Setiap apa yang diperintahkan mestilah kita ikut. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Wujudnya perlembagaan negara yang memberikan beberapa syarat. Antara syarat yang ada dalam perlembagaan itu apa? Agama Islam sebagai agama rasmi. Itu tak boleh dipetikai sebab dah termaktub dalam perlembagaan. Ingat tu. Sama juga sebab orang Melayu adalah bumi putra yang mempunyai kelebihan. Sebab orang Melayu ni adalah rakyat, asal usul rakyat di tanah Melayu ni datang daripada orang Melayu. Orang Cina, orang India datang berhijrah kemudian. Sebab tu kelebihan yang ada pada orang bumi putra ni adalah untuk orang Melayu. Kedaulatan undang-undang. Semua negara perlu ada undang-undang. Tak boleh, kalau tak ikut undang-undang, habislah bergaduh, berlaku kekecohan, berlaku peperangan. Sebab orang nak pergi mencuri, sebab tak ada undang-undang. Bila mana ada undang-undang, barulah orang takut. Kalau buat kesalahan, contohnya mencuri, boleh ditangkap, boleh dipenjara. Kalau mengedarkan darah, boleh ditangkap dan dihukum gantung sampai mati. Semua tu ada undang-undang. Jadi bila ada undang-undang, orang takut hendak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Bila mana ada kesopanan dan kesusilaan, barulah negara kita hidup dengan aman. Masing-masing menghormati, masing-masing ada nilai budi bahasa, masing-masing menunjukkan contoh yang baik, tauladan yang baik. Macam tu. Okey. So daripada kepercayaan kepada Tuhan ni, dia merujuk kepada agama masing-masing lah. Setiap kaum, macam orang Islam, kepercayaan pada agama Islam adalah hanya Tuhan yang satu adalah Allah. Kan? Orang India, dia lebih kepada agama dia. Orang Kristian kepada agama Kristian. Orang Buddha kepada agama Buddha. Orang Cina kepada agama Buddha. Banyak kepercayaan dan semua perlu menghormati agama masing-masing. Sebab apa weh? Apa tu? Siapa yang buat lawak tu? Okey, sekejap cikgu setting sekejap.
Okey, cikgu teruskan lagi. Kesetiaan kepada raja dan negara. Sebab tu ketua negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Jangan sebut Perdana Menteri. Perdana Menteri tu ketua pentadbiran. Ketua pentadbiran lain. Ketua pemerintah adalah Yang di-Pertuan Agong. Yang mentadbir Perdana Menteri. Itu beza dia. So raja pula kebetulan negara kita ni unik. Dia tak sama dengan negara lain. Negara lain dia ada sultan, dia ada raja saja. Tapi negara kita ni dia ada sultan sampai 13, kan? Ada 11 sultan yang ada di Malaysia ni. Jadi takkanlah nak pilih semua jadi pentadbir, jadi ketua. Jadi Malaysia ni dia beza dia, sistem pentadbiran dia bertukar setiap 4 tahun. Cukup 4 tahun tukar sultan lain untuk jadi Yang di-Pertuan Agong. Sebab tu negara kita ni lah satu-satunya negara yang ada sultan sampai 11. Cuma bezanya gelaran untuk ketua pemerintah negara kita dipanggil sebagai Yang di-Pertuan Agong. Kalau dulu cikgu rasa kalau zaman dulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, kalau Kesultanan Melayu Melaka kekal sampai sekarang, adanya zaman pemerintahan negeri Melaka tu, mungkin Melaka tu dah jadi Melaka tu sebagai pusat pemerintahan negara Malaysia sekarang. Mungkin. Tapi disebabkan masing-masing dah mati, dah lari negeri lain, kan. Sultan Mahmud, sultan yang terakhir, kalah dengan Portugis tu, kan. Jadi sampai sekarang lah Melaka tak ada sultan, kan. Okey. So Yang di-Pertuan Agong ni dia akan jadi ketua utama negara. Sebab tu semua orang kena patuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Tak boleh sesuka hati nak buat keputusan. Apa-apa sahaja yang keputusan yang negara perlu buat, mestilah melalui Yang di-Pertuan Agong. Jadi ketua negara Malaysia sekarang adalah Yang di-Pertuan Agong dari Sultan negeri mana? Negeri Pahang. Tak lama dah, cikgu rasa tahun ni last Sultan Abdullah ni memerintah. Tahun depan digantikan dengan Sultan Johor, kalau tak silap cikgu. Okey. Cikgu, saya nak tanya. Silakan Akhil. Bila Sultan Selangor pula? Cikgu tak pasti, tapi dia ada rotation dia. Mungkin lagi 2 kali kot. Lagi 8 tahun. Lambat lagi. Allah. Sebab dia punya perubahan dia, penggiliran dia 4 tahun sekali. Okey, seterusnya keluhuran perlembagaan. Macam cikgu cakap tadi, perlembagaan ni semua syarat undang-undang semuanya termaktub dalam perlembagaan. Siapa yang menetapkan perlembagaan ni? Pentadbir negara lah. Perdana Menteri, menteri-menteri, sultan, semuanya dah tetapkan. Sebagai contoh, bahasa Melayu mesti jadi bahasa rasmi kebangsaan, bahasa rasmi negara. Sebab tu kita sebagai rakyat Malaysia, kita wajib pandai cakap Melayu. Ni jadi rakyat Malaysia tak pandai cakap Melayu. Orang Melayu pun sekarang cikgu tengok ada yang tak pandai cakap Melayu. Salah lah tu. Sebab bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara. Duduk kat Malaysia kena pandai cakap Melayu. Okey, yang kedua, agama Islam. Agama Islam pun dalam perlembagaan dijadikan sebagai agama rasmi negara. Tak ada orang yang boleh mempertikaikan agama Islam ni. Jadi agama Islam ni mesti jadi nombor 1. Nak masuk agama, kalau Islam tu mesti Islam saja. Tak boleh kalau kamu orang Islam nak kahwin dengan orang Cina. Orang Cina tu mesti memeluk agama Islam. Kamu tak boleh keluar Islam sebab dilarang. Siapa yang keluar Islam dianggap murtad.
murtad. Sebab tu bila orang Melayu nak kahwin dengan orang Cina tu dia agama Kristian contohnya. Orang Melayu tu tak boleh tinggalkan agama Islam. Syarat dia orang Kristian mesti memeluk agama Islam. Itu baru boleh kahwin. Kalau negara lain bebas. Kau nak kahwin dengan orang Kristian, kahwinlah. Kau nak peluk agama Kristian, peluklah. Dia tak kisah. Tapi negara Malaysia ni dia punya perlembagaan, dia punya undang-undang ketat. Siapa yang keluar daripada Islam dianggap murtad. Dosa besar lah tu, dosa besar. Sebab tu dalam agama Islam ni dia tak boleh main-main, dia tak boleh buat sesuka hati. Okey? Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Macam cikgu cakap tadi, undang-undang mestilah dipatuhi. Kalau tak ada undang-undang, semua orang boleh buat suka hati dia saja. Nak keluar masuk Malaysia, nak sebar dadah, nak tanam pokok ganja misalnya, macam-macam lah. Jadi kalau kita buat sesuatu mestilah melalui undang-undang yang betul. Okey? Cikgu, saya nak tanya. Ya, Akil. Pokok ganja tu pokok yang mana? Pokok ganja ni sejenis dadah. Dadah yang Macam pokok ketum. macam pokok ketum yang boleh memudaratkan manusia kalau disalahgunakan. Okey? Terima kasih. Okey. Yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Sebab tu rakyat Malaysia ni, kalau negara luar, kalau sebutnya Malaysia, Malaysia good country, good people. Orang akan sebut itu sebab rakyat Malaysia ni terkenal sebagai rakyat yang bersopan santun, yang tinggi budi bahasa, yang lemah lembut. Orang Malaysia ni lemah lembut, dia tak kasar. Kalau orang Arab dia kasar. Orang Malaysia ni kita lalu, kita boleh bagi salam, boleh senyum, kan? Itulah orang Malaysia. Okay? So terapkan ciri-ciri ini, barulah negara kita aman damai. So daripada itulah wujudnya, selepas adanya rukun negara itu, barulah wujudnya perpaduan. Perpaduan untuk mengekalkan keharmonian. Okey? Jadi bila adanya perpaduan, barulah negara kita sentiasa aman dan juga damai. Okey? So ini adalah beberapa cara ataupun langkah yang boleh kita ambil untuk memupuk semangat perpaduan. Okey, yang pertama apa? Rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Provokasi itu maksudnya pertelingkahan, pergaduhan. Okey? Jadi elakkan. Jangan orang kata cari pasal lah. Hormati kaum, setiap kaum tu kita kena hormat. Okey? Yang kedua, meraihkan hari perayaan kaum Malaysia bersama-sama. Sebab tu tiap kali musim perayaan, contohnya hari raya lah. Hari raya ni orang Melayu ni dia suka buat open house, betul tak? Cikgu tengok orang Cina, orang India tak adalah buat open house sangat. Orang Melayu ni sampai sebulan lebih pun masih buat open house lagi. Jadi orang Cina, kawan-kawan India semua datang rumah dia, makan ramai-ramai, makan seronok-seronok. Itu semuanya melambangkan perpaduan. Jadi dia orang tak kisah kawan dengan siapa pun. Janji mereka hidup bahagia. Jadi itulah wujudnya semangat hormat menghormati antara satu sama lain. Okey? Mengeratkan silaturahim antara kaum, memahami perayaan masing-masing. Masing-masing hormat. Tak boleh kita ejek, apa ni berjoget-joget apa semuanya. Tak boleh, kita tak boleh hina. Jangan, memang berdosa pun kita hina kaum orang lain. Okey? Memahami perayaan masing-masing, menghormati antara satu sama lain, makan dan minum sama-sama. Okey, satu lagi aktiviti dan sukan. Tengok kalau pasukan Malaysia tu, orang Cina pun main bola, orang India pun main bola, orang Melayu paling ramailah main bola. Tapi kaum lain pun boleh
Cikgu lag lah cikgu. Cikgu off mic ha? Cikgu lag. Cikgu tak dengar. Di jalan raya. Dengar tak? Dengar. Tapi cikgu lag lah. Dengar tak? Cikgu. Dengar. Internet tak berapa stabil. Okey. Seterusnya, cikgu sekarang pergi kepada alat kebesaran diraja. Cikgu lag. Lag eh? Lag ke? Suara okey. Lag. Tapi gambar lag. Okay. Screen lag. Oh. Ya ke? Boleh nampak? Boleh. Okey. Baik. Seterusnya, cikgu akan bincangkan berkenaan dengan alat kebesaran diraja. Yang ini macam soalan 2 tahun lepas, dia tanya apakah alat yang sering dibawa oleh raja ketika pertabalan. So jawapannya cokmar. Tengok nombor 10 tu. Cokmar ni ialah 2 batang tongkat. Dia macam, cikgu tengok macam Thor punya yang Marvel tu. Thor punya besi tu. Kan? Tapi Hammer. taklah, lebih kurang lah. Okay, cokmar ni dia 2 batang tongkat pendek yang diperbuat daripada perak dan hulunya berbentuk kubah. Kepala dia bulat. Dia macam batang besi lah yang digunakan untuk pertabalan. Okay, kalau soalan dia tanya untuk apa? Untuk pertabalan diraja. Okay? Cikgu. Cikgu. Cikgu lag lagi ke? Lag. Lagi. Lag. Aduh. Cikgu dah lag. Boleh. Saya marah. Habis awal. Bye. Hazrin. Iman, kembar kau? Siapa? Okey, cikgu dah masuk balik. Boleh nampak cikgu Macam mana boleh putus tadi? Okey, cikgu sambung balik Okey, satu lagi yang sering ditanya dalam soalan adalah tengkolok diraja tu. Apa beza tengkolok dengan tanjak? Cikgu akan jelaskan nanti. So tengkolok tu mesti ada orang panggil lambang bulan sabit dan juga bintang. Dia mestilah berwarna hitam dan bersulam dengan benang emas. Dekat hadapan tengkolok tu dipasang anak bulan dan juga bintang pecah 14. Okey. Pakaian yang dipakai oleh sultan dipanggil sebagai muskat. Ingat tu muskat. Muskat ni adalah baju daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas bercorak awan larat. Dia macam, kalau kamu perasan, dia macam baju orang Sabah yang kadasan dusun tu, warna hitam tu. Tapi tak adalah rupa macam tu. Tapi dia punya muskat ni dia mesti warna hitam, benang dia mesti benang warna emas. Tali pinggang dia pula, dia tak panggil tali pinggang, dia panggil pending. Pending diraja. Okey, ingat pending diraja. Dan keris dia pula ada 2 keris. Satu keris yang panjang, satu keris pendek. Keris panjang ni dipanggil keris panjang diraja. Yang pendek, pendek diraja. Okey, apa beza panjang dengan pendek? Yang panjang ni menunjukkan lambang kebesaran, kekuasaan. Kalau yang pendek ni pula diperbuat daripada mata keris lama dan berhulu dan bersarungkan gading bertatakan emas.
Tapi yang panjang ni lah yang paling dahsyat sebab dia melambangkan kebesaran, kekuasaan seorang sultan itu. Okey, yang seorang yang di-Pertuan Agong tu. Jadi semasa berlakunya istiadat kebesaran diraja ni, dia ada dimainkan muzik. So muzik tu dimainkan menggunakan alatan nobat. Alatan muzik tu dipanggil sebagai nobat. Apa tu nobat? Nobat tu ialah kumpulan alat muzik tradisional di raja. Contohnya serunai, nafiri, itu semua kena hafal ni. Serunai, nafiri, gendang, okey, gong, okey, macam mana rupa gendang, macam mana rupa gong, macam mana rupa nafiri, itu semua kena ingat tu. Okey. Inilah macam mana cara pemakaian yang di Pertuan Agong. Okey, ada keris. Keris tu kena selit lah. Yang pendek kena selit, yang panjang tu kena pegang. Tali pinggang pending tu pun kena pakai. Baju dia muskat, tengkolok pun kena pakai macam tu. Okey, cikgu berhenti sampai kat sini untuk kita sambung kepada latihan yang cikgu berikan tu. Okey, latihan. Semua boleh keluarkan latihan tu ya. Dah. Okey, dah buat ke belum? Dah. Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Okey. Terus kita bincangkan Sekejap. Okey, kementerian apakah yang bertanggungjawab dalam menerajui pembangunan sains dan teknologi di Malaysia? Apa nama dia? Kementerian? Kementerian apa? Kementerian Kesihatan. Alah, Kementerian Sains, Teknologi, Dan inovasi. yes. Dan inovasi. Apa gelaran dia? Gelaran bagi kementerian ni apa? MOSTI. Apa dia? MOSTI. Okey, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun gelarannya adalah MOSTI. Di manakah terletaknya hutan paya bakau terbesar di semenanjung Malaysia? Pulau Kuku. Salah. Cyberjaya. Paya bakau. Dekat Larut Pontian. Matang, Perak. Okey, seterusnya. Pihak Kementerian Kesihatan telah mewatakkan tempat makanan di seluruh negara sebagai kawasan larangan merokok. Berkuat kuasa 1 Januari 2019. Berapakah komponen yang perlu dibayar jika melanggar peraturan ini? RM20. Salah. Mana RM20? RM250. Apakah skim yang diperingatkan oleh Kementerian Kesihatan yang bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapat rendah dengan memberi fokus kepada penyakit tidak berjangkit NCD? Okay, yang ini kalau kamu tak tahu salin je. Skim peduli kesihatan kumpulan D40. Regatta Lepa adalah sambutan pesta air tahunan yang diadakan di Sepona Sabah. Apa maksud Lepa? Air. Salah. Boat. Ipak. Lepa tu adalah boat. Oh.
Semasa melalui laman web, di manakah cookies disimpan? Google. Dalam Google. komputer. Oh. Apakah jenis saringan imbasan yang digunakan khusus bagi pengesahan bara payudara? Kalau nak tengok masalah bara payudara ni, dia ada satu alat dia. Nama dia Ultrasonic. mammogram. Apakah dua sumber tenaga utama bagi penjalaan elektrik di Malaysia? Kalau nak jana elektrik di Malaysia macam mana? Mesti ada apa? Air. Solar system. Matahari. Matahari dan Hidrolaktik. Matahari dan air. Arus. petroleum. Oh. Namakan salah satu tapak warisan dunia yang telah diwatakan oleh UNESCO di semenanjung Malaysia. Dekat mana? Kalau dekat semenanjung Malaysia, dekat mana? Yang pertama dekat George. Oh. Michigan. Georgetown kat mana? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Georgetown. Pulau Pinang. Satu lagi? Melaka. Satu lagi? Dekat Lenggong. Lenggong. Lenggong kat mana? Perak. Okey. Lenggong dekat Perak. Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sorry, Pakar Bani Kinta. Okey, yang di-Pertuan Selangor. Oh. okey, nombor 11. Apakah antara yang digubal bagi menjamin keselamatan maklumat dan kepercayaan rangkaian di Malaysia? Akta Suruhan Jaya dan Suruhanjaya apa? Komunikasi. Komunikasi dan multimedia. Okey, apakah agensi yang bertanggungjawab dalam membuat laporan statistik jumlah penduduk di Malaysia? Sekejap. Jabatan apa? Nombor 12 mana cikgu? Jabatan Perangkaan Malaysia. Dapat tak ni? Cikgu 12 mana? Siapa? Nombor 12. Nombor 12 apa? Jabatan Perangkaan Malaysia. Betul. 13. Bumi Putera atau Pribumi adalah penduduk asas sesuatu tempat. Contohnya seperti Tanah Melayu. Golongan yang dikira sebagai Bumi Putera menurut undang-undang suku kaum Melayu, Peribumi Sabah, Peribumi Sarawak dan siapa lagi? Kalau Senaman Malaysia, Bumi Putera adalah orang Melayu. Kalau dekat Sabah, Peribumi Sabah, Peribumi Sarawak. Satu lagi. Dia tinggal kat dalam hutan. Orang asli. Kan? Orang asli. Orang asli. Orang asli pun dianggap sebagai Bumi Putera. Tanggungjawab mengurus tanah adat, kemajuan, kebajikan dan hak ehwal orang asli di Malaysia diletakkan di bawah jabatan apa? Orang asli dia ada jabatannya. Jabatan apa? Jabatan asli. Yes, Jabatan Kemajuan Orang asli. Orang Asli Malaysia. Okey, 15. Polis Diraja Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Lembaga Penerbitan Filem Malaysia.
Semuanya bawah kementerian apa? Kementerian? Komunikasi. Salah. Dalam negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri. Okey, nombor 16. Golongan umur manakah yang dikenali sebagai warga emas? Yang 60. diterima pakai Enam- peringkat antarabangsa. 63 ke atas. Kalau antarabangsa, umur 70 ke atas. 60 tahun ke atas. Okey, 60 tahun ke atas. Okey. 2 ekor harimau yang berada di kiri dan kanan. Apa maksud dia? Keberanian. Kebenaran. Yes, keberanian. Okey, Ketua Perwakilan Malaysia di negara-negara Commonwealth dikenali sebagai apa? Okey. Lagi 5 minit dek. Dah, saya dah. Dah, tak. Okey, satu lagi Ketua Perwakilan Malaysia negara Commonwealth. Nama dia ialah Pesuruhjaya Malaysia. Pesuruhjaya Tinggi. Okey, 19. Bangunan ini dibina dengan konsep reka bentuknya berdasarkan tengkolok tradisional Melayu. Ia sedia dibina dan diresmikan pada tahun 1952. Fakta ini adalah berkaitan dengan apa? Bangunan ni dia rupa dia berasaskan tengkolok tradisional Melayu. Siapa pernah perasan? SCC. Kan? Saya pernah nampak. Saya panggil bangunan Ottoman. Perpustakaan. Perpustakaan apa? Negara. Dengan Yes. Perpustakaan negara. Tengok betul-betul. Rupa dia macam tengkolok. Okey, Muhammad Ziyad ni dia bukan sukan apa? Bukan angkatan. Haish. Sukan apa? Cepat. Basikal. Salah. Ziyad. Ziyad Zulkifli. Sukan. Yes. Sukan lontar Zid adik saya. peluru. Dah habis. Dah habis. Okey. Okey. Cikgu ada kahut ke? Hari ni tak sempat lah. Lagi sekali lah. Okay. Sorry, hari ni tak sempat. Okey. Okey. Nanti Kahoot minggu depan kita pilih 2 orang pemenang. Sebab minggu ni tak ada. Bulan depan kalau ada kelas, cikgu akan pilih 2 orang lah pemenang dia. Sebab minggu ni tak ada kan. Alright? Boleh Right. Okey. Semak balik kamu punya jawapan. Kementerian yang bertanggungjawab untuk sains dan teknologi, inovasi ataupun MOSTI. Nombor 2, larut matang perak. Nombor 3, RM250. Nombor 4, skim peduli kesihatan kumpulan B40. Nombor 5, bot. Nombor 6, dalam komputer. Nombor 7, memogram. Nombor 8, matahari dan air. Nombor 9, Georgetown, Melaka, Lenggong. Nombor 10, Yang di-Pertuan Agong. Nombor 11, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Nombor 12, Jabatan Perangkaan Malaysia. Nombor 13, Orang Asli. Nombor 14, Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia. Nombor 15, Kementerian Dalam Negeri. Nombor 16, 60 tahun ke atas. Nombor 17, keberanian. Cikgu nak kat nombor 11. 11. 11, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. 12. 12, Jabatan Perangkaan Malaysia. Oh, okey. 13, Orang Asli. Okey. 16, 60 tahun ke atas. 17, keberanian. 18, Pesuruhjaya Tinggi. 19, Perpustakaan Negara. 20, Sukan Lontar Peluru. Okey, dapat?
Dapat. Dapat. Okey, cikgu baju diraja tu panas ke kalau pakai? Memanglah panas. Tapi ada aircon lah. Tak adalah panas. Okey, baik. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana dapat bersama dengan cikgu. Kita akan jumpa semula pada bulan hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Salam, bye. Cikgu. Kau baju kembar tu tak lambai pun. Bye cikgu. Bye. Kembar kau tak lambai pun. Dia Bye. Cikgu.